Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Di bawah tajuk ini ada subtopik itu 3.1, iaitu keseimbangan alam semulajadi. Menganalisis keseimbangan alam sekitar. Keseimbangan alam sekitar ialah interaksi antara organisma dan organisma. Keseimbangan alam sekitar adalah interaksi antara organisma dan organisma yang lain. Interaksi antara organisma dan alam sekitar mengekalkan keseimbangan ekosistem. Jadi kita lihat di sini keseimbangan alam sekitar berlaku melalui jaringan makanan. Kesemua organisma di bumi bergantung antara satu sama lain. Jaringan makanan penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Kedua, kita semula jadi. Kita ada 3 kita. Kita karbon, kita nitrogen, kita air. Kesemua organisma di bumi, semua sumber menjadi seperti karbon dioksida, oksigen, nitrogen dan air tidak boleh dicipta dan tidak boleh diperbarui. Tetapi sumber ini boleh digunakan semula dan kita semula jadi. Sekarang kita lihat dari segi kita karbon. Karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan. Apabila tumbuhan menjalankan respirasi dan transpirasi, gas karbon dioksida akan dibebaskan ke dalam udara. Jadi pada mula-mula karbon dioksida dalam atmosfera. Apabila tumbuhan menjalankan fotosintesis, karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dan akan terhasillah karbon di dalam tumbuhan. Dan apabila tumbuhan menjalankan proses respirasi dan transpirasi, karbon dioksida akan dibebaskan dari dalam atmosfera. Tumbuhan dimakan oleh haiwan, jadi karbon akan berpindah daripada tumbuhan ke haiwan. Haiwan akan menjalankan proses respirasi menyebabkan karbon dioksida terbebas ke dalam atmosfera. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, dia akan diuraikan oleh bakteria menjadi bahan api fosil, iaitu contoh ialah petrol. Petrol apabila dibakar akan menghasilkan karbon dioksida di dalam atmosfera. Jadi ini ialah contoh bagi kita karbon. Sekarang kita lihat kita yang kedua, iaitu kita air. Jadi di sini ialah kita air. Awan akan membentuk hujan. Hujan akan turun sebagai air sungai dan pergi ke laut. Lepas tu air diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan akan menjalankan proses respirasi, transpirasi menjadi wap air di udara. Haiwan akan menjalankan proses respirasi dan menjadi wap air di udara. Air di laut dan juga di sungai akan berlaku proses penjeratan menjadi wap air di udara. Air juga akan menyerat dalam tanah, menyebabkan air bawah tanah. Okey, jaringan makanan.
ialah hubungan pemakanan di antara beberapa jenis makanan. Jarinan makanan menunjukkan pemindahan tenaga daripada pengeluar kepada pelbagai pengguna. Contoh, dalam jaringan makanan ini, tumbuhan ialah padi. Pengguna pertama ialah burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung helan. Padi ialah pengeluar, burung pipit ialah pengguna prima, ular pengguna sekunda, burung helan pengguna tetia. Jadi pengeluar, pengguna prima, sekunda dan tetia. Padi dimakan oleh belalan, belalan dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung helan. Ini kita namakan sebagai siratan makanan. Dalam siratan makanan ini ada banyak rantai makanan. Okey, salah satu rantai makanan, padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung helan. Jadi, sumber tenaga ialah daripada cahaya matahari, diambil oleh pengeluar, itu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dimakan oleh pengguna prima, itu haiwan yang makan tumbuhan ataupun pengeluar. Lepas tu, pengguna prima dimakan oleh pengguna sekunda, itu haiwan yang makan pengguna prima. Dan pengguna tetia, itu haiwan yang makan pengguna sekunda. Cara mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Bencana alam memberi kesan kepada kita semula jadi dan jaringan makanan. Jadi kita lihat apakah bencana alam selepas ini. Cara mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Pertama, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Kedua, mengawal pencemaran alam sekitar. Ketiga, pengurusan sumber semula jadi dengan efektif. Kesan bencana alam terhadap keseimbangan alam. Bencana alam dan kesannya, pertama ialah letusan gunung berapi ataupun letupan gunung berapi. Kesan dia pertama memusnahkan tumbuhan, haiwan dan habitat ataupun tempat tinggal. Yang kedua, memusnahkan harta benda. Yang ketiga, membebaskan haba yang banyak yang menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi akan menyebabkan atau mengubah keadaan fizikal bumi, memusnahkan tumbuhan, haiwan dan habitat ataupun tempat tinggal. Yang ketiga ialah banjir, hakisan tanah dan tanah runtuh, memusnahkan tumbuhan dan haiwan, memusnahkan habitat dan menyebabkan jaringan makanan terganggu. Yang keempat, kemarau. Tumbuhan akan mati, mengganggu jaringan makanan. Yang kelima ialah kebakaran hutan, memusnahkan habitat, haiwan dan tumbuhan, memusnahkan harta benda, mengganggu jaringan makanan. Itu ialah kesan bencana alam terhadap terhadap keseimbangan alam. Jadi di sini seterusnya ialah taufan, memusnahkan habitat haiwan ataupun tempat tinggal haiwan, memusnahkan harta benda dan mengganggu jaringan makanan. Yang kita lihat tadi itu siratan dan juga rantai makanan. Kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Pemanasan global akan menyebabkan suhu bumi akan meningkat. Itu ialah pemanasan global. Yang kedua, berkaitan dengan pendekatan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida, klorofluorokarbon, nitrogen dioksida, metana dan wap air. Jadi pemanasan global ini berkaitan juga dengan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, klorofluorokarbon ataupun CFC, nitrogen dioksida, metana dan wap air. Kilan akan membebaskan asap
gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. Pembakaran akan menghasilkan gas karbon dioksida. Pembakaran bahan api akan menyebabkan asap dan gas beracun dibebaskan daripada pembakaran bahan api fosil. Jadi bahan api fosil kita ada 3. Satu ialah petroleum, yang kedua arang batu, yang ketiga ialah gas asli. Kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida di dalam satu ruang tertutup meningkat dan menyebabkan haba daripada mudah terbebas. Peringkat yang pertama, sinaran inframerah ataupun infrared daripada matahari dipantulkan kembali ke angkasa lepas. Peringkat yang kedua, haba terperangkap di bumi oleh gas-gas rumah hijau. Jadi sinar infrared pada matahari sepatutnya dipantul ke angkasa lepas, tetapi apabila ada gas ini, ia akan memerangkat haba daripada terpantul ke atmosfera. Pembakaran bahan api fosil menyebabkan jerbu dan hujan asid. Asap dan gas toksik daripada pembakaran bahan api fosil oleh kilang dan kenderaan. Ini ialah contoh kilang yang mengeluarkan asap. Ini kenderaan yang mengeluarkan asap. Menyebabkan asap dan jerbu. Kesan dia, cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan untuk berfotosintesis akan berkurang. Pokok dan haiwan akuatik akan mati. Akuatik ni iaitu tumbuhan di air dan juga haiwan di air. Ia juga menyebabkan sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida larut di dalam air hujan dan menjadi hujan asid. Contohnya asid sulfurik, asid nitrik dan asid karbonik. Hujan asid ini akan memusnahkan hutan dan bangunan, tanah menjadi tidak subur. Ia memusnahkan ekosistem akuatik. Ini ialah secara keseluruhan kesan pembakaran bahan fosil yang akan menyebabkan jerbu dan hujan asid. Penggunaan baja berlebihan. Ini adalah salah satu contoh ekosistem. Kita tengok sini ada tumbuhan, ini ada tumbuhan akuatik dan ini ada hidupan akuatik. Baja yang tidak diserap, yang mana hanyut ke dalam kolam dan sungai akan meningkatkan pertumbuhan alga. Lapisan alga yang tebal menghalang cahaya matahari daripada sampai ke dasar sungai. Tumbuhan yang hidup di bawah permukaan air mati kerana tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Apabila alga mereput, ia menggunakan oksigen dalam air. Organisma akuatik mati kerana kekurangan oksigen. Jadi proses ini kita namakan sebagai proses eutrophifikasi. Lapisan ozon. Lapisan molekul ozon O3 di stratosfera pada 15 hingga 30 km daripada permukaan bumi. Melindungi permukaan bumi daripada sinaran ultraungu ataupun UV. Menyerap sinaran ultraungu yang berbahaya. Ini ialah
lapisan ozon. Jadi kalau kita lihat, ini ialah sinar UV, ini lapisan ozon, ini stratosfera, ini troposfera, ini bumi. Jadi lapisan ozon ini akan nipis disebabkan oleh klorofluorokarbon yang akan mengakibatkan lebih banyak sinar UV sampai ke permukaan bumi. Kesan penipisan lapisan ozon, apa kesan dia? Pertama, kesihatan manusia, melemahkan sistem keimunan badan. Yang kedua, kanser kulit dan penyakit katarak. Organisma hidup yang lain memusnahkan daun dan klorofil, memusnahkan plankton dan organisma akuatik, menyebabkan mutasi. Kesan pencemaran alam sekitar, kesihatan manusia, penyakit bronkitis, asma, kerencatan mental, kanser dan mutasi, merosakkan sistem pernafasan, penyakit taun dan demam kepialu. Kehilangan sumber ekonomi, iaitu kehilangan sumber semenjadi, contohnya pembalakan. Kehilangan ikan yang merupakan sumber protein, memberi kesan kepada sektor pelancongan. Kepupusan spesies menyebabkan kemusnahan habitat. Eutrofikasi, iaitu baja yang masuk ke dalam sungai. Kemusnahan organisma, mengganggu pH air dalam laut dan sungai. Yang keempat, kesan dia ialah habitat dan alam semejadi, merendahkan nilai pH tanah, tanah tidak subur, mengganggu jaringan makanan, memusnahkan organisma, mengurangkan kadar fotosintesis. Macam manakah kita nak mengawal pencemaran? Kaedah mengekalkan keseimbangan alam sekitar adalah bencana alam memberi kesan kepada kitaran semejadi dan jaringan makanan. Jadi bencana alam memberi kesan kepada kitaran semejadi dan jaringan makanan, iaitu contohnya banjir akan menyebabkan sistem seratan makanan ataupun rantai makanan kita akan terganggu. Keseimbangan alam boleh dikekalkan melalui mengawal pencemaran alam sekitar, iaitu mengawal pembakaran bahan api fosil, mengurangkan penggunaan bahan kimia, mengawal pencemaran bunyi, pengurusan pembuangan sampah yang betul, merawat kumbahan, menggantikan CFC dengan SCFC, pembuangan sisa industri yang terancam. Pengurusan sumber alam terancam, pembalakan itu pembalakan yang berterusan, pembalakan terpilih, penanaman semula pokok, mewartakan hutan simpan, perikanan, kawasan perikanan ditetapkan, melarang penggunaan pukat tunda dan pukat hanyut, mengharamkan bahan letupan, racun dan bahan kimia, menggalakkan akuakultur, pemeliharaan dan pemeliharaan sekitar, penguatkuasaan undang-undang dan penggubalan undang-undang mengawal alam sekitar, menyedarkan masyarakat melalui pendidikan di sekolah dan melalui media massa. Jadi sekian saja berkaitan dengan tajuk pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Jadi murid-murid boleh mendapatkan maklum balas ataupun latihan daripada internet dan juga buku-buku rujukan. Jadi saya di sini mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menjumparkan bahan-bahan di dalam internet. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sharing yang saya gunakan ini di dalam internet. Sekian, terima kasih.